Allah di atas langit. Benarkah ia akidah Fir'aun? Sebahagian ahlul kalam ada yang mendakwa bahawa keyakinan yang Allah berada di atas langit adalah akidah Fir'aun. Mereka berhujahkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fa'uqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Fir'aun berkata, wahai sekalian pembesar, aku tidak tahu siapakah lagi Tuhan yang berhak disembah oleh kalian selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, dan binakanlah untukku sebuah menara yang tinggi. Mudah-mudahan bolehlah aku menjenguk Tuhan yang disembah oleh Musa. Walaupun sesungguhnya aku benar-benar berasa yang dia adalah dari kalangan para pendusta. Surah Al-Qasas ayat ke-38. Menurut ahlul kalam, Fir'aun mahu membina menara kerana dia menyangka yang Allah berada di atas langit. Sedangkan Allah wujud tidak bertempat, sebagaimana yang menjadi pegangan ahlul kalam. Persoalannya, benarkah pemahaman ahlul kalam terhadap ayat tersebut? Secara zahirnya, ayat di atas menceritakan bahawa Fir'aun memerintahkan Haman supaya membina sebuah menara yang tinggi untuk dia melihat Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa AS bagi membuktikan yang baginda adalah seorang pendusta. Jadi, apakah penyataan Nabi Musa AS yang dianggap sebagai dusta oleh Fir'aun? Jawapannya ada dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa qawluhu wa inni la'azunnuhu fima yaqulu anna lahu ma'budan yu'abbiduhu fis sama' وأنه هو الذي يؤيده وينصره وهو الذي أرسله إلينا من الكاذبين. Firmannya, iaitu Fir'aun berkata, sesungguhnya aku benar-benar berasa yang Musa pada apa yang diucapkannya bahawa dia mempunyai Tuhan yang disembah di atas langit, yang mana dialah yang sentiasa membantu dan membelanya, dan dialah juga yang telah mengutuskannya kepada kita adalah dari kalangan para pendusta. Maka jelaslah kepada kita bahawa ahlul kalam telah memahami ayat di atas dengan pemahaman yang salah. Yang sebenarnya, menurut Al-Imam At-Tabari, Nabi Musa AS beriman bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit, dan baginda pun menyatakan hakikat tersebut kepada Fir'aun. Malangnya, Fir'aun tidak mempercayainya. Kerana itulah Fir'aun mengarahkan Haman supaya membina sebuah menara yang tinggi bagi membuktikan bahawa tidak ada Tuhan di atas langit. Realitinya, ungkapan ini bukanlah sesuatu yang asing, kerana salafus salih memang beriman bahawa Allah berada di atas arash yang terletak di atas langit yang paling tinggi. Buktinya dapat dilihat dalam tafsir At-Tabari ketika Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ke-29 dari surah Al-Baqarah, yang mana beliau menukilkan tafsiran daripada Al-Imam Ar-Rabi' bin Anas yang merupakan murid kanan kepada Al-Imam Malik bin Anas dengan sanadnya. Daripada Ammar bin Al-Hasan katanya, telah memberitahu kepada kami Abdullah bin Abu Ja'far daripada bapanya, daripada Ar-Rabi' bin Anas, bahawa firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma istawa ila as-sama', kemudian dia beristiwa ke langit, bermaksud irtafa'a ila as-sama', Allah naik dan meninggi ke atas langit. Pernyataan ini beliau ulangi sekali lagi ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua, yang mana beliau berkata, wa amma qawluhu thumma istawa 'ala al-'arsy fa innahu ya'ni 'ala 'alayh. Adapun firman-Nya, kemudian dia beristiwa di atas arash, sesungguhnya ia bermaksud Allah naik dan berada di atas arash. Al-Imam At-Tirmidzi juga mendakwa bahawa inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang beliau nukilkan daripada ulama salafus salih, yang mana mereka berkata, wa 'ilmullahi wa qudratuhu wa sultanuhu fi kulli makan wa huwa 'ala al-'arsy kama wasafa fi kitabih. Ilmu Allah, kudratnya dan kekuasaannya berada di setiap tempat, sedang dia berada di atas arash sebagaimana yang telah dia sifatkan tentang dirinya sendiri di dalam kitabnya. Maka jelaslah bahawa salafus salih dahulu beriman yang Allah berada di atas arash, sehinggalah datangnya ahlul kalam yang menetapkan ta'rif jisim sebagai sesuatu yang mengambil tempat dan menjalani masa. Lalu mereka pun menafikan keberadaan Allah di atas langit, dan mereka berkata Allah wujud tidak bertempat.
kononnya kena mahu mensucikan Allah daripada bersifat seperti makhluk. Tidak cukup dengan itu, mereka mula memberikan label mujassimah dan musyabbihah kepada ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka menganggap ahli sunnah telah menjisimkan dan menyamakan Allah dengan makhluk mengikut ta'arif jisim yang mereka sendiri tetapkan. Walhal Nabi SAW tidak pernah mengajar para sahabat mengenal Tuhan dengan teori jisim seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam. Kerana itulah jika mereka jujur, mereka pasti sedar dan mengakui bahawa banyak pendirian mereka yang bercanggah dengan nas. Antaranya sabda Nabi SAW, "Lamma qadallahu al-khalq, kataba kitaban 'indahu ghalabat aw qala sabaqat rahmati ghadabi, fahuwa 'indahu fawqa al-'arsh." Tatkala Allah telah menetapkan untuk mencipta makhluk, dia menulis suatu catatan di sisinya, iaitu rahmatku mengatasi kemurkaanku. Sedang dia berada di sisi catatan itu di atas arash. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, pasti dia tahu bahawa kalimah fawqa tidak mempunyai pengertian yang lain selain daripada berada di atas dengan zat, bukan ketinggian dari sudut kemuliaan atau darjat. Jadi, setelah seterang itu Nabi SAW bersabda, mengapakah ahlul kalam terus mempertahankan akidah Fir'aun yang terang-terangan bercanggah dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah? Wallahu a'lam.